Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fadil pengurusi, merangkap tuan imam, jawatan kuasa masjid, seterusnya muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah, malam ni kita masih lagi diberi izin peluang kita dapat datang lagi ke rumah Allah dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan ia dikira sebagai pahala di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat, sebelum kita terus dengan lebih jauh lagi tazkirah ataupun kuliah kita malam ni, sudilah saya perkenal diri dulu. Ni kali pertama saya datang ke masjid ini. Nama diberi akhukum fillah Alif bin Mahari. Alif bin Mahari, orang panggil Ustaz Alif. Berusia 33 tahun. Dulu belajar di Al-Azhar Mesir. Sebelum tu di Darul Quran Rusila. Dan sekarang masih belajar lagi, menyambung master di UM dalam bidang Quran dan Hadis. UM di Kuala Lumpur lah. Dan menetap di Gombak sekarang. Dan biasa juga dipanggil berceramah di radio KLFM. Mungkin tak sampai sini lah, radio KL je. Ya. Baiklah, muslimin muslimat sekalian. Satu hari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas menceritakan ada sekumpulan orang Yahudi datang bertemu dengan Nabi. Hadis yang panjang, saya baca dan terus saya terjemahlah. Kata Ibnu Abbas, akbalat yahudu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari sekumpulan orang Yahudi datang bertemu Rasulullah. Faqalu, dan mereka pun berkata, ya Abul Qasim, wahai Abu Qasim. Abu Qasim ni gelaran Nabi. Di samping nama Nabi Muhammad, Ahmad, Nabi juga dipanggil dengan Abu Qasim, ayah Qasim. Sebab apa? Sebab Nabi ada anak seorang, Qasim nama dia. Maka digelar Nabi ayah Qasim. Nabi ni Abu Qasim. Itu biasa dibuat oleh orang Arab. Dia membahasakan diri dia dengan menggunakan nama anak dia. Dan kita pun boleh buat sebenarnya. Contoh, kita ada anak, biasanya guna nama anak sulung. Nama anak kita Fadil. Ya, Fadil, kita boleh bahasakan diri kita Abu Fadil. Aku ni ayah Fadil. Kalau orang puan, Ummu Fadil. Dia boleh buat lagu tu. Jadi Nabi buat. Anak Nabi Qasim, maka digelar Nabi Abu Qasim, ayah Qasim. Maka Yahudi tanya Nabi. Yahudi beritahu, wahai Abu Qasim, inna nuridu an nas'ala anka khamsata asya. Fa in amba'tana bihinna arafna annaka nabiyyun wattaba'naka. Wahai Muhammad, tujuan kami mari ni, kami nak tanya kamu 5 soalan. 5 soalan nak tanya. Kalau kamu dapat jawab kelima-lima soalan dengan betul, yakinlah kami, kamu ni memang Nabi sungguh, dan kami akan ikut kamu masuk Islam. Ini Yahudi. Ceritanya, Yahudi lebih kurang 5 orang, 6 orang mari jumpa Nabi, beritahu Nabi nak tanya 5 soalan. Lepas tu dia letak syarat, kalau dapat jawab dengan betul kelima-lima soalan, kami akan ikut masuk Islam. Kalau salah dia ikut lah. Maka Nabi pun kata, silakan bertanya.
Apa dia kelima soalan yang ditanya oleh Yahudi? Malam ni kita tengok satu persatu. Soalan yang pertama Yahudi tanya, akhbirna an alamatin nabi. Wahai Muhammad, khabarkan kepada kami, beritahu kami tentang alamat seorang nabi. Alamat tanda seorang nabi itu apa? Juga disebut khususiat, perkara yang khusus bagi nabi je, tidak bagi kita umat nabi. Ya, contoh mudah kalau kita nak faham tentang khususiat ni, masalah poligami. Kita umat nabi, orang lelaki, kita boleh kahwin dan kita boleh himpunkan isteri paling banyak 4 orang. 5 orang haram. Fankihu ma qaba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Nikahi perempuan itu 2, 3, 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau takut tak mampu berlaku adil, seorang cukup. Kan? Jadi kahwin boleh seorang. Kalau berani 2, 3, 4. Kalau beranilah. Kan? Tapi Nabi boleh kahwin dan himpunkan isteri dalam satu masa 11 orang. Maka ni khusus, disebut khususiat untuk Nabi je. Kita tak boleh. Jadi Yahudi tanya Nabi, wahai Muhammad, apa dia alamat? Apa dia tanda seorang Nabi? Nabi jawab. Nabi kata, tanamu aynahu wa la yanamu qalbuhu. Di antara alamat seorang Nabi ni kamu akan lihat matanya pejam, matanya tidur, hati jaga, hati tak tidur. Tu Nabi. Mata pejam, hati celek. Mata nampak macam tidur, hati sentiasa berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ni Nabi. Yahudi kata, sadaqta, betul wahai Muhammad. Ya. Alamat seorang Nabi, mata pejam, tidur, hati celek, hati jaga. Beza dah dengan kita. Kita kalau pejam mata, memang tidur semoti lah tu, siap berdepu dengan keluar liwasi sekali. Ataupun terbalik, mata celek, hati tidur. Ada juga lagu tu. Nabi mata pejam, mata tidur, hati celek. Dan Yahudi mengesahkan. Yahudi kata, sadaqta, betul wahai Muhammad. Dari soalan pertama, Nabi jawab betul. Keputusannya 1-0. Kita beroleh kemenangan yang pertama. Kata siapa? Sultan Syahrul Nizam, Ahmad Nistu. Cerita lebih kurang sama dengan Nujum 4 Belalang. Soalan yang kedua, Yahudi tanya, akhbirna kaifa tu'annisul mar'atu wa kaifa tuzakkar. Wahai Muhammad, khabarkan kepada kami, beritahu kami macam mana boleh terjadi anak lelaki dan macam mana boleh terjadi anak puan. Ini soalan Yahudi, pelik-pelik soalan dia ni. Ya, orang puan, bini kita hak mengandung 9 bulan, lepas tu nak beranak. Kadang-kadang keluar anak lelaki, kadang-kadang keluar anak puan. Yahudi tanya, macam mana boleh jadi anak lelaki, macam mana boleh jadi anak puan? Ya. Nabi jawab. Nabi kata, yaltaqil ma'ani, bertemu 2 mani. Ya. Bertemu apa? 2 mani. Mani tahu mani? Mani tahu? Bukan duit. Jangan duk ingat duit mani ni, air mani. Air mani suami bertemu dengan air mani isteri dalam hubungan suami isteri lah. Fa idza ala ma'ur rajuli ma'al mar'ati azkarat wa idza ala ma'ul mar'ati ma'az zakari anasan. Bila bertemu 2 air mani, tengok mana yang mendominasi. Kalau air mani suami mendominasi, akan lahir anak lelaki. Kalau air mani isteri mendominasi, yang bakal lahir anak puan. Ini jawapan Nabi. Yahudi kata, sadaqta, betul wahai Muhammad. Ya.
Bertemu dua mani, suami dan isteri, tengok siapa mani mana, air mani yang mendominasi. Kalau mani suami mendominasi anak lelaki, mani isteri mendominasi anak perempuan. Hari ni orang buat kajian. Ya, pakar-pakar hari ni dia buat kajian. Dalam air mani suami ada benih yang diberi nama XY. Ni benih dalam air mani orang lelaki, air mani suami. Dalam air mani isteri ada benih nama XX. Penentu kepada jantina anak tengok dari benih suami ni. Tengok pada XY. Kalau X yang bertemu dengan XX, anak puan. Kalau Y pergi bertemu dengan XX, anak lelaki. Itu kajian yang dibuat oleh orang hari ni lah. Ya, cuma kita ni tak payah fikir sangat masalah jantina anak. Tak payah. Ya. Ini urusan Allah, kerja Allah. Kita terima je, redha je. Ya, anak lelaki syukur, anak perempuan pun alhamdulillah, tak ada masalah. Bukan setakat jantina anak, nak lekat benih ni pun kerja Allah. Ada orang kahwin 10 tahun tak ada anak, 20 tahun tak ada anak. Pasal apa? Urusan Allah. Dia pergi berobat dah, pergi makan ubat tu, telan ubat ni, berogok tak bomo macam-macam, tapi tak lekat, tak mengandung juga. Ada orang tak kahwin pun beranak. Nah, suami tak ada, kahwin pun tidak, tengok-tengok mengandung. Senang pula nak beranak dalam jambang tu. Ya, macam dia begok lepuk, ingat ke tubik tahi, tubik anak. Ni berlaku. Ada orang kahwin 10 tahun tak ada anak. Pasal apa? Kerja nak lekat benih ni kerja Allah, bukan kerja kita. Jantina anak pun samalah. Laki yang kerja kita, kerja Allah Subhanahu wa taala. Kita redha, terima, syukur. Jangan ada sifat ataupun perangai jahiliyah. Dapat anak lelaki suka, dapat anak puang ditanam, hidup-hidup bunuh. Tak boleh lagu tu. Kalau nak ikut hari ni, ikut kira-kira bajet ekonomi lah, dapat anak lelaki lah rugi dari anak puang. Sebab kalau dapat anak lelaki, 2 ekor kambing akikah, ya, seekor 1,000, 2 ekor 2,000 mampu nak akikah anak lelaki. Anak puang seekor kambing ni jimat sikit. Kalau nak cakap buat ekonomi lah, tapi tak ada masalah. Lelaki ke puang ke, syukur. Terima dengan hati yang tenang, alhamdulillah. Bahkan Nabi jamin syurga pada mak ayah yang mempunyai 3 orang anak puang dan ke atas. Syurga. Nabi kata sesiapa yang mempunyai 3 orang anak puang, dia sabar, dia didik, dia asuh, dia tarbiyah, dia besarkan 3 orang ni, hingga anak 3 orang puang ni membesar menjadi anak-anak yang salihah. Dia jaga solat, dia jaga aurat, dia jaga kemaluan, dia hormat mak ayah masa anak dara, dia hormat suami lepas dia kahwin. 3 orang anak puang dia ni syurga. Mak ayah hak didik dia, hak besarkan dia ni pun syurga. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau 2 orang je anak puang lagu mana? Nabi kata 2 orang pun syurga juga. Ya Rasulullah, sahabat tanya lagi, dah kalau seorang je ada anak puang lagu mana? Seorang pun syurga juga, kata Nabi, dengan syarat didik, tarbiyah anak ikut acuan Islam. Itu penting, ya. Maka beruntung mak ayah yang mempunyai anak puang, ya. Maka beruntunglah. Anak lelaki pun ada kelebihan dia, tak ada masalah, didik dengan baik, membesar menjadi anak yang salihah, pemimpin sebagai khalifah, tetap syurga juga. Tu dia. Baik, cumanya urusan jantina ni urusan Allah. Nabi jawab berdasarkan soalan daripada Yahudi tadi. Dua soalan lah ditanya, Nabi jawab betul 2-0. Soalan yang ketiga, Yahudi tanya lagi, akhbirna ma harrama Israilu ala nafsih. Wahai Muhammad,
khabarkan kepada kami, beritahu kami apa yang telah diharamkan oleh Israel ke atas diri. Israel ni siapa? Siapa Israel? Nabi Yaqub. Nabi Yaqub, nama timangan dia Israel. Ni bahasa Ibrani. Isra hamba il Allah. Israel hamba Allah. Jadi Israel makna yang baik. Jangan tukar. Israel Nabi Yaqub ya. Abdullah hamba Allah makna dia. Ya. Hak jahat, hak bunuh orang bukan Israel. Hak Yahudi Zionis itu Bani Israel. Ya, Bani Israel, anak cucu cicit keturunan Nabi Yaqub. Israel Nabi Yaqub, baik dia, Rasulullah dia, pesuruh Allah dia ni. Hak jahat ni Bani Israel, Yahudi Zionis. Kita pun Bani juga. Kita Bani mana? Bani Melayu, kan, keturunan Melayu. Bani, Bani itu masuk keturunan. Yahudi Bani Israel. Jadi jangan tukar. Cuma Yahudi ni pandai. Cerdik Yahudi ni, dia masuk Palestin, dia rampas tanah rakyat Palestin, dia halau, dia bunuh umat Islam Palestin. Lepas tu dia bubuh nama negara haram dia. Ni negara yang dirampas, negara haram, dia bubuh nama Israel. Israel makna yang baik, hamba Allah, Abdullah. Tapi sekarang berada pada tempat yang haram, tanah yang dirampas. Nampak buruk Israel. Padahal Israel makna yang baik. Kita pun bila buat demo, kita kata apa? Celaka Israel, hancur Israel. Tapi tak apalah, kita sebut celaka hancur Israel, tuju ke Yahudi, bukan tuju ke Nabi Yaqub, kan? Cuma nak sebut Israel makna yang baik. Yahudi letakkan makna yang baik pada tempat yang haram, yang dirampas sekarang. Hatta boleh beri nama ke anak-anak kita. Contohlah baru lahir anak lelaki lah. Nah, kita boleh beri nama anak lelaki kita ni Israel. Boleh beri nama Israel. Hamba Allah, Abdullah. Orang pun tanya, nama benda anakmu? Israel. Ya betul. Orang tak tahu makna Israel. Ya? Orang pun tak boleh letak pasal tak tahu makna hak sebenar. Jadi Israel dia makna yang baik, Abdullah. Yahudi menggunakannya pada tanah yang haram. Maka Yahudi tanya Nabi, wahai Muhammad, apa yang telah diharamkan oleh Israel ke atas diri? Nabi jawab, Nabi kata, kana yashtaki irqan nasa. Nabi Muhammad kata, Nabi Yaqub masa hidup dia itu, Nabi Yaqub pernah terkena penyakit irqan nasa. Irqan nasa ni saya buka kamu di satu penyakit yang disebut sebagai ketumbuhan pada badan, dan ketumbuhan ni ada cecair. Kalau kita mungkin lebih kurang macam bisu. Bisu dia ketumbuhan, lepas tu ada nanah kan, cecair dia. Maka lebih kurang bisu lah Nabi Yaqub kena penyakit ni. Nabi Muhammad cerita Nabi Yaqub kena penyakit bisu. Lepas tu Nabi Yaqub cari obat makan, tak sembuh. Minum obat makan, tak sembuh. Sapu obat pun tak sembuh. Akhirnya falam yajid syai'an yulaimu illa labanal ibil. Akhirnya Nabi Yaqub minum susu unta. Dengan izin Allah, asbab minum susu unta sembuh penyakit Nabi Yaqub. Faharramaluhu maha. Lepas tu Nabi Yaqub mengharamkan unta ke atas diri. Jadi jawapan daripada soalan Yahudi tadi, apa yang telah diharamkan oleh Israel, oleh Nabi Yaqub ke atas diri dia, jawabnya unta. Nabi Yaqub kena penyakit bisu, cari obat tak baik, sembuh tak makan lagu mana, akhirnya minum susu unta baru sembuh. Lepas tu Nabi Yaqub mengharamkan unta.
Unta tak pernah haram. Tak ada ayat pun turun Allah mengharamkan unta. Tak ada. Tapi Nabi Yaqub atas peribadi dia, Nabi Yaqub mengharamkan unta sebab jasa unta, susu dia menyembuhkan Nabi Yaqub. Yahudi kata, sadaqta, betul wahai Muhammad. 3 soalan, 3 jawapan. Nabi jawab betul belaka 3-0. Unta. Dan unta ni memang Quran suruh perhati. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah kamu perhati bagaimana kami ciptakan unta? Allah suruh tengok ciptaan unta. Binatang unta ni binatang yang hebat. Dia kenderaan padang pasir. Unta boleh berjalan di tengah padang pasir yang panas terik, kering kontang. Unta berjalan 20 hari tak minum air, unta boleh hidup lagi. Ya, kita 2 hari je unta kelebihan Allah. Susu dia ada khasiat, bahkan kencing unta pun boleh minum. Kencing unta boleh minum, ustaz. Betul tak ni ustaz? Ya, ada hadis. Dah hadis ni sahih ke tak ustaz? Hadis sahih. Satu hari kabilah Bani Urainah datang ke Madinah bertemu Nabi. Bila sampai di Madinah, oleh kerana mungkin cuaca di Madinah tak sesuai, ramai kalangan Bani Urainah ni sakit. Ada demam, sesemut, sakit perut, sakit kulit, macam-macam lah. Lalu wakil dia seorang pergi jumpa Nabi. Ya Rasulullah, puak-puak saya ni ramai hak sakit, tolong dah ikhtiar cari obat. Maka Nabi kata, pergi ujung sana, ada tempat orang jaga unta. Lepas tu mu minum susu dan minum kencing unta. Nabi sendiri sebut minum susu, minum kencing unta. Bani Urainah ni pun pergi, mereka pun minum susu dan minum kencing unta. Dengan izin Allah sembuh penyakit ini. Maka berdasarkan hadis ini, ada ulama mengatakan kencing unta tak najis, boleh minum. Kalau najis kata haram, Nabi larang nak minum. Ni Nabi suruh minum, maknanya kencing unta tak najis. Satu pendapat. Pendapat yang kedua pula mengatakan kencing unta tetap najis, haram diminum. Ya, ini kita pegang. Sebab apa? Sebab hadis tu walaupun sahih, tapi dia khusus untuk Nabi dengan Bani Urainah saja. Dia bukan umum untuk semua. Kan kita sebut tadi pasal khususiat kan. Ini khusus untuk Nabi. 2. Pendapat yang ketiga pula mengatakan kencing unta ni boleh minum, tapi hanya untuk tujuan perubatan. Kalau sakit nak merawat, nak minum kencing unta, boleh. Kalau saja-saja nak minum, bohlah cawang lah gelah, ajak kawan-kawan mengeteh, minum ramai-ramai sampai tengok bola Malaysia lawan Indonesia, dah boleh lah betul. Ya, 3 pendapat. Kau nak pegang mak mana? Nak terang rasa kencing unta sekali? Tak payahlah. Minuman lain pun berlambuk lagi, banyak lagi minuman lain. Tuan-tuan kalau pergi Mekah buat haji umrah, biasanya dia ada trip untuk ziarah ladang unta. Boleh tengok unta. Di tempat ladang unta ni, tuan unta tu dia jual susu tu, dia jual kecil unta sekali. Ada satu kisah tu masyhur lah dekat Mekah ni. Ada seorang pocik pergi umrah. Dia pergi umrah. Lepas tu tiba hari trip nak pergi ziarah ladang unta lah. Lalu dia pun naik bah. Penuh bah ni, jemaah penuh dalam bah. Istilah jemaah umrah dia akan ada seorang mutawif, pembimbing umrah ni. Jadi ustaz mutawif ni pun naik bah, dia duduk depan, dia pegang mic nak cakap. Ya. Ustaz ni pun cakaplah, tuan-tuan tetamu Allah sekalian, kita sekarang ni on the way nak menuju ke ladang unta. Ya. Dan ustaz ni ceritalah pasal unta. Quran sebut pasal unta, hadis sebut pasal unta, khasiat unta, manfaat unta, kelebihan unta, susu unta yang berkhasiat.
Nah, hatta kecil unta pun boleh minum berdasarkan hadis tadi. Ustaz ni cerita belaka. Jadi pak cik ni duduk belakang, dia baru tahu, oh boleh minum kecil unta. Dan dia ni dah belajar dekat Malaysia, tok guru dia beritahu dah. Tok guru dia kata apa? Ilmu ni kalau nak berkat, lepas dengar teguh amal, baru berkat ilmu. Ya, nak berkat ilmu apa dia? Lepas dengar amal tu. Jadi pak cik ni dia baru dengar kecil unta boleh minum, dia nak amal, nak suruh berkat ilmu. Bila bah berhenti parking, dia turun bah, dia pergi dekat kawasan unta, dia ambil sebotol air kecil, dia minum, gok minum. Arak kata la, jangan, dia tak duli, dia gok minum kecil unta. Arak tu pun kata, hey, tu bukan kecil unta, tu kecil aku. Boleh pedok lah. Kecil unta tu mungkinlah bagus berkhasiat, tapi hak dak percayanya tu unta. Takut dia campur kecil unta dengan kecil dia sekali. Jadi senang-senang tak payah minum. Ya, nak minum juga minum susu tu. Susu tu memang sedap. Ya. Kalau datang di Mekah buat haji umrah, dia ada ziarah ladang unta. Boleh kita tengok. Kalau saya bawa jemaah umrah ni, ada satu malam tu saya akan ajak semua jemaah ni, jom ramai-ramai kita pergi makan nasi arak lauk unta. Oh sedap. Ya, suka jemaah dia makan nasi. Dah first time rasa daging unta. Ya, dia dekat kawasan Aziziyah, 5 km dari Masjid Haram. Baik. Jadi soalan tadi Yahudi tanya apa yang telah diharamkan oleh Israel oleh Nabi Yaqub, jawabnya unta. 3-0. Soalan yang keempat, Yahudi tanya, akhbirna ma hadzal ra'd. Wahai Muhammad, beritahu kami apa dia ar-ra'd. Ar-ra'd dia Quran ada satu surah ar-ra'd. Ar-ra'd ni tu putih, guruh di langit, ar-ra'd. Maka Yahudi tanya, wahai Muhammad, apa benda tu? Petir guruh yang benda bunyi. Nabi kata, malakun min malaikatillah. Itu kerja malaikat. Muwakkalun bis-sahab, yang ditugaskan oleh Allah. Malaikat ni tugas dia jaga awan. Malaikat ni ramai. Malaikat ni bukan hak 10 tu je. Hak 10 tu kita kena tahu. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, kan? Waktu kita kena tahu tu. Selain hak 10 ni, ada ramai lagi malaikat. Ada malaikat rahmat, ada malaikat jaga arash, ada malaikat zabaniyah. Bisa dengar kan zabaniyah kan? Surah Iqra, sanad'uz zabaniyah. Zabaniyah ni malaikat yang ditugaskan untuk menyeksa orang dalam neraka. Zabaniyah. Malaikat Malik jaga pintu neraka, Zabaniyah seksa orang. Ada malaikat yang jaga awan. Jadi hak Nabi jawab ni, malaikat yang ditugaskan jaga awan. Biyadihi mikhrakum min nar. Di tangan malaikat ni ada tokak dari api neraka, yazjuru bihi sahab, yang mana malaikat akan guna tokak ni untuk pukul awan. Haitsu amarallah, berdasarkan arahan dan perintah daripada Allah. Jadi jawapannya, ini malaikat yang Allah tugaskan dia jaga Allah. Yahudi tanya lagi, fama hadzas sautul ladzi yusma'. Dah suara dentuman yang kuat tu, suara mari mana tu? Suara siapa tu? Yahudi tanya. Maka Nabi jawab, sautuhu, itu suara malaikat. Yahudi kata, sadaqta, betul wahai Muhammad. Tuan-tuan, ni jawapan hadis. Hadis ni rujukannya tuan-tuan boleh tengok kitab Musnad Imam Ahmad. Imam Mazhab Hambali, Imam Hambali, dia ada tulis satu kitab Musnad Ahmad. Saya ambil hadis ni kitab ni. Ini bukan barang-barang kutip hadis dia korang, tidak. Ada rujukan dia lah. Ada pun kajian manusia yang dikatakan awan kandung air, lepas tu ditiup angin, bergerak ke timur, barat, utara, selatan, berlaga, bergeser sama sendiri hingga mengeluarkan bunyi. Itu kajian manusia.
Mungkin betul, mungkin tidak, wallahu a'lam. Tapi yang disebut ni jawapan daripada hadis Nabi sendiri yang menjawab. Betul 4 soalan Nabi jawab, betul belaka 4-0. Yahudi kata lagi, innama baqiyat wahidah. Wahai Muhammad, baki tinggal 1 soalan je lagi, wahiyallati nubayi'uka, dan ini soalan penentu. Penentu soalan. Kalau jawab betul kami ikut, kalau salah minta maaf kami tak ikut. Okay. Dia lebih kurang sama macam filem Nujum 4 Belalang, sama je. Piramli jawab belaka, dah 4 soalan betul belaka. Sadik Do tak puas hati. Kan? Sadik Do kata tak boleh, ada 1 soalan lagi. Dia buat keluar. Kan? Kalau ni ke ahli nujum telus mata, apa dalam tangan better? Belalang siapa? Padahal panggil nama anak dia Belalang. Jadi mungkin Piramli dulu dia buat filem, dia rujuk hadis. Cerita dekat-dekat anak sama. Sungguh tak? Kita tengok cerita Alibaba Bujang Lapuk. Alibaba dah. Ada satu baba tu, bini Alibaba ni nak pergi rumah Kasim Baba nak pinjam gandum. Dia pergi adik belakang kan? Kan dia beri salam kan? Salah dia pelik sikit kan. Salah dia, bini Alibaba kata Assalamualaikunna. Bini Kasim Baba jawab Waalaikumsalam. Assalamualaikunna waalaikumsalam. Kita dengar nampak macam kelakar, nampak macam mana lucu. Tak itu betul tu ikut kaedah bahasa Arab tu. Lafaz Assalamualaikunna betul ikut ilmu grammar bahasa Arab. Memang itu lafaz untuk orang puang sama orang puang. Assalamualaikum, dia macam bahasa Inggeris lah. He untuk orang lelaki dia, she untuk orang puang. Bahasa Arab pun sama. Bila orang puang sama orang puang, Assalamualaikunna. Jadi Piramli mungkin dia ngaji pondok dulu, dia tahu grammar bahasa Arab dia. Betul sebenarnya. Kita nampak macam kelakar, tapi itu grammar yang betul. Cuma orang tak guna Assalamualaikum sebab susah. Dia nak mudah Assalamualaikum, Assalamualaikum senang. Assalamualaikum kunna takut payah, berat lidah nak sebut. Itu cerita Piramli lah. Baik. Jadi Yahudi sebut, wahai Muhammad, baki tinggal 1 soalan. Ni soalan penentu ni. Kalau jawab betul kami ikut. Apa dia? Innahu laisa min nabiyyin illa lahu malakun ya'tihi bil khabar fa akhbirna man sahibu. Wahai Muhammad, kata Yahudi, sesungguhnya setiap nabi, setiap rasul akan ada seorang malaikat yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu, khabar berita kepada nabi rasul ni. Siapa malaikat ni? Soalan kelima senang, kita boleh jawab dah tu. Malaikat yang menyampaikan wahyu siapa? Jibril. Dan itulah Nabi jawab, Jibril alaihi salam. Malaikat yang menyampaikan wahyu Jibril. Itu tugas Jibril. Tuan-tuan, kalau di Mesir di bulan Ramadan, malam yang ke-27 Ramadan, kita panggil malam 7 liku. Ya, di sebuah masjid, nama Masjid Amru bin Al-As, ya, di bulan Ramadan di Mesir, malam yang ke-27, Masjid Amru di tengah bandar kota Kahirah ni. Malam ni 27 Ramadan ni Jibril akan turun. Jibril tu manusia penuh masjid. Dalam masjid penuh atas bawah, di luar semayang sampai ke atas jalan raya. Malam tu Jibril mari, Jibril masuk masjid, dia berjalan, dia ke depan dan dia jadi imam tarawih. Nama dia Syekh Jibril. Orang, bukan malaikat Jibril. Orang tu nama dia Syekh Jibril. Dan kalau ingat malaikat, orang. Saya pernah kenal. Saya ingat 2007 saya mula-mula sampai Mesir. Saya sampai Mesir bulan Ramadan. Ustaz Sa'u atau Ustaz Sa'u atau saya, dia guru pengiring masa saya ke Mesir 2007. Sampai bulan Ramadan. Ya. Tiba 27 hari bulan ni, sini yang mari ajak. Alih, jom kita pergi Masjid Amru. Awak mana lah? Oh, mu tak tahu ke? Malam ni Jibril mari.
Kejut kita ingat ke betul sungguh malaikat Jibril mari Mesir kan, rupa-rupanya Syekh Jibril tu imam dia kan, nama kebetulan nama malaikat. Baiklah, tu Jibril Mesir lah tu imam dia, Syekh Jibril ya. Malaikat yang menyampaikan wahyu malaikat Jibril ya, malaikat Jibril. Nah, baik, bila Nabi jawab Jibril, betul jawab Jibril ni yang menyampaikan wahyu, tapi Yahudi pandai dia kena. Yahudi dia akan cari alasan. Yahudi kata apa? Jibril zakal ladzi yanzilu bil harbi wal qitali wal azabi adubuna. Wahai Muhammad, mu kenal tak siapa Jibril? Muhammad, kalau mu tak tahu, Jibril inilah yang selama ni suka sangat menyusahkan kami. Jibril inilah yang suruh kami pergi perang, suruh kami pergi berjihad, menurunkan musibah pada kami. Jibril inilah. Jibril ni wahai Muhammad, adubuna, musuh kami. Kami dah lama unfriend Jibril ni, block lama dah Jibril. Yahudi kata, "Lau qulta Mikail allazi yanzilu birrahmati wan nabati wal matari laka." Wahai Muhammad, kalau mau jawab Mikail, yang mana malaikat Mikail ni buat turun hujan, buat turun rahmat, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ni hujan tengah turun ni kerja Mikail. Nescaya kami ikut kamu kalau kamu jawab Mikail, tapi kamu jawab Jibril, minta maaf, kami tak ada ikut Jibril, musuh kami. Kami tak sayang dengan Jibril. Yahudi. Andai katalah kita tukar jawapan. Contohlah Yahudi tanya siapa malaikat yang menyampaikan wahyu, contohlah Nabi jawab Mikail. Sebagaimana jawapan hak Yahudi nak. Agak-agak Yahudi ikut tak? Ada dia pusing jawapan lain pula, alasan lain. Dia kata, Muhammad mu Nabi lagu mana? Siapa tak tahu tugas malaikat yang menyampaikan wahyu bukan Mikail, Jibril. Dia pusing kat tu. Bila Nabi jawab Jibril, dia kata Jibril musuh dia nak Mikail. Jadi dia tak ikut. Lepas tu turun ayat Quran, man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzala qalbika bi idznillah. Siapa yang bermusuh dengan Jibril ni, bermakna dia musuh dengan semua malaikat. Dia tak boleh kata saya musuh dengan Jibril, dengan Mikail saya kawan, dengan Ridwan saya kawan, dengan Jibril. Tak ada. Bila mu kata mu bermusuh dengan Jibril, bermakna mu bermusuh dengan semua malaikat, mu bermusuh dengan semua nabi, mu bermusuh dengan Allah Ta'ala, dan mu bermusuh dengan semua orang beriman. Itu maksud dia. Batu Yahudi ni kita minta hari-hari nak sembahyang, ghairil maghdubi alaihim. Ya Allah, bukan kalangan golongan yang dimurkai. Al-maghdub dimurkai. Dia tuju pada Yahudi. Sebab apa Yahudi ni dimurkai? Sebab perangai dia. Perangai Yahudi ni apa? Yahudi ni perangai dia tahu Islam betul. Dia tahu Nabi ni betul, dia tahu Quran betul, tapi dia tak ikut Islam, dia lawan Islam. Jadi Yahudi ni dimurkai. Tapi perangai ni tak tuju pada Yahudinya, mana-mana bangsa. Kalau Melayu sendiri, kalau ada orang Melayu tahu Islam betul, tahu Nabi betul, tahu Quran betul, tapi tak ikut Islam, lawan Islam, ni Melayu Yahudi. Dia tak khusus pada Yahudi. Perangai tu sama perangai dengan Yahudi, dia ni Yahudi dah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Juga golongan yang sesat tak boh. Sesat ni siapa? Kristian. Sebab apa Kristian ni sesat? Sebab jenis perangainya bodoh sombong. Macam mana bodoh sombong ni? Sesat dah, tak betul dah, tapi duk kerah dengan sesat dia tu. Tak boleh ikut orang, tak boleh ikut kebenaran. Dan perangai ni tak khusus pada Kristian aja, mana-mana bangsa Melayu ini kerah geng. Tak betul dah, sesat dah, kerah dengan sesat dia, tak mau ikut Islam dan kebenaran. Ni Melayu Kristian. Jadi al-maghdub kita tolak, adh-dhalin kita tak ambuh. Hak kita nak alladzina an'amta alaihim, iaitu golongan yang mendapat nikmat daripada Allah, minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Ya, kalangan nabi-nabi, kalangan siddiqin, orang mati syahid, kalangan orang soleh. Ni kita minta hari-hari.
17 kali sehari paling kurang kita minta ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Supaya kita dijauhkan dari kumpulan Yahudi dan Nasrani. Tu dia. Jadi kita tengok balik 5 soalan yang Yahudi tanya. Ulang balik. Soalan pertama, Yahudi tanya apa? Wahai Muhammad, beritahu kami tentang alamat seorang Nabi. Nabi jawab, matanya tidur, mata pejam, hati jaga, hati tak tidur. Yang kedua, Yahudi tanya, beritahu kami macam mana boleh jadi anak lelaki dan macam mana boleh jadi anak puan. Nabi jawab, bertemu dua air mani, suami dan isteri. Tengok air mani siapa yang mendominasi. Kalau air mani suami mendominasi, yang bakal lahir anak lelaki. Kalau air mani isteri yang mendominasi, bakal lahir anak puan. Dua. Yang ketiga pula, Yahudi tanya, wahai Muhammad, beritahu kami apa yang telah diharamkan oleh Israel, Nabi Yaqub, ke atas diri. Maka Nabi Muhammad kata, Nabi Yaqub masa hidup dia kena penyakit bisul. Cari ubat makan tak sembuh, akhirnya Nabi Yaqub minum susu unta dan dengan izin Allah sembuh penyakit. Lepas tu Nabi Yaqub haramkan unta ke atas diri dia. Tiba. Yang keempat pula, Yahudi tanya, wahai Muhammad, apa dia bunyi guruh ar-ra'du, petir. Nabi kata itu kerja malaikat yang ditugaskan untuk jaga awan. Di tangan malaikat ada tongkat, dia pukul awan, digerakkan ke timur, barat, utara, selatan mengikut perintah daripada Allah. Dah suara siapa tu buat tu? Suara malaikat, kata Nabi. Empat. Yang kelima, Yahudi tanya, wahai Muhammad, siapa malaikat yang menyampaikan wahyu, khabar berita kepada semua nabi-nabi, rasul-rasul? Maka Nabi jawab, Jibril alaihi salam. Betul belaka kelima-lima soalan. Cuma Yahudi dia mencari alasan. Dia kata Jibril, dia bermusuh dengan Jibril, dia tak berkawan dengan Jibril, yang dia nak Mikail. Jadi mudah-mudahan kita dah ikut perangai Yahudi ini. Dan sekarang ni Yahudi ni, Zionis ni, dia sedang menyerang saudara kita umat Islam di Gaza, di Palestin. Teruskan kita doa kita. Kita berdoa mudah-mudahan Allah beri bantuan kemenangan kepada umat Islam di Gaza, di Palestin, dan mudah-mudahan Allah hancurkan, Allah ranapkan rancangan dan gerak kerja Yahudi. Dia memang orang cerdik. Yahudi sikit je, tapi dia boleh kontrol dunia. Kontrol dunia. Hari ini di antara perancangan Yahudi apa dia? Dia nak memecah belahkan negara-negara umat Islam. Kita tengok. Di Sudan pecah dua, Sudan Selatan, Sudan Utara. Di Yaman ni, tengah perang Yaman ni, Yaman mungkin akan pecah kepada 3 negara. Negara Syiah satu, negara Sunni satu, negara Komunis satu. 3 negara. Di Turki pun mungkin akan pecah. Sekarang ni berlaku kebangkitan puak-puak Kurdish. Mereka bagi dana, bagi senjata, suruh puak-puak Kurdish di Turki ni memberontak, nak bebas keluar daripada negara Turki. Mungkin ada negara baru untuk Kurdish. Diperbanyakkan lagi, dipecah-pecahkan lagi negara umat Islam. Supaya apa? Nak menjaga Islam. Ini perancangan Yahudi. Dan kita pun orang Islam kena faham dengan taktik musuh dalam nak memecah belahkan umat Islam. Sebab tu kena bersatu. Orang Islam kena bersatu atas nama Islam. Kita dah rasa pecah negara ni, tengok Singapura. Singapura tu asal tanah Melayu. Tiba-tiba keluar dari tanah Melayu, negara asalnya Singapura, kecil je, apa jadi pada orang Islam? Jadi hak ada ni kita kekalkan, kita pertahankan dengan semangat Islam. Tu pun ada hak nak keluar, Sarawak nak keluar, Sabah punya kata nak keluar. Ini perancangan ni. Kalau ikut sejarah dunia ni, sejarah PBB ni tuan-tuan, mana-mana permohonan untuk keluar negara daripada yang bukan Islam sangat senang. Tapi kalau hak Islam sendiri nak keluar, payah. Contoh apa nama ni, kita boleh tengok negara Timor Leste, belah jauh utara Indonesia. Dia dapat keluar dari Indonesia sebab yang mohonnya Kristian. Tapi hak di Aceh itu lama nak keluar dari Indonesia, tak dapat. Berlaku perang dan sebagainya. Selatan
Kelantai, Patani, Naratiwak, Yala tu wilayah umat Islam. Lama minta nak keluar daripada Thailand, tak boleh keluar. Selatan Filipina, Mindanao, kan, bangsa Moro ni nak keluar daripada Filipina tak boleh sebab hak minta ni orang Islam. Tapi kalau hak minta ni kafir sama dengan dia, senang untuk dia minta. Singapura boleh, Sarawak tengah nak cuba, Sabah tengah nak cuba, maka kita doa lah mudah-mudahan orang Islam ni kuat, kembali kuat, kembali bersatu atas semangat Islam, dan mudah-mudahan Allah beri kemenangan kepada Islam insya-Allah. Ya, wallahu a'lam. Cukup sekat tu tazkirah, mudah-mudahan dia beri kebaikan dan manfaat kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina as-siratal mustaqim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah terima kasih kepada kami Ustaz Ali bin Muhammad. Kalau bebas kita menyampaikan kuliah Maghrib kesempatan ini. Terima kasih juga